bagi rahmati Allah Subhanahu wa taala. Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ahata bina min bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Pada kalimah surun ini guru saya ajarkan iaitu buat keliling badan ataupun kepala lah 3 kali. Sebab maknanya itu pagar. Surun surun sur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal aliyyul azim. Baik. Pada ayat kursi ini kata setengah ulama supaya menjadi obat atau pelindung maka dibaca 9 waqaf. 9 waqaf ni 9 kali berhenti. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran Karim, dalam Al-Quran pun surah Al-Baqarah ayat 255 tuan-tuan Al-Quran boleh tengok ada 9 waqaf, 9 berhenti tempatnya. Jadi biasanya kita baca kalau wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, maka dia akan jadi 8 waqaf. Tapi kalau untuk jadikan dia 9 waqaf, berhenti pada hifdhuhuma, wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Saya nafas panjang Ustaz. Ya, ini untuk tujuan obat ataupun perlindungan. Tapi kalau saya tak buat 9 waqaf, tak jadi obat pelindung. Mungkin jadi juga, tapi mungkin kurang berkesan. Mungkin sebab yang lebih alim, yang lebih mengetahui, dianjurkan untuk mendapatkan 9 waqaf. Baik, kita sambung. Binastadarat kamastadaratil malaikatu bimadinatir rasul. Bila khandakin wala sur. Min kulli qadarin maqdur. Wa hadarin mahdur. Wa min jami'is syurur. Tatarwasna billah. Tatarwasna billah. Tatarwasna billah. Min aduwina wa aduwillah. Min saqi arshillah. Ila qa'i ardillah. Bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Azimatuhu la tanshaqu bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. San'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alfi alf. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush. Baik, sebelum tu minta maaf, ini bahagian doa. Kita boleh tanah tanganlah.
Allahumma in ahadun aradani bisu' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wala fi jabali yatla' bimi'ati alfi alfi alf la hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya ada sertakan juga artinya kat situ. Mari kita tengok sama-sama lah. Jadi supaya kita baca dan kita tahu apa yang kita baca ya. Baik, wirid ini dinamakan Wiridul Imam Ali ibni Abi Bakr As-Saqaf atau As-Sakron. Dalam kitab Barzanji ini pada muka surah 254 pun ada gambarnya tu. Saya buat kecil je lah tapi tuan-tuan buka dari belakang 256, 55, 4, 53. Dipanggil Wiridus Sakron ya. Wiridus Sakron, tapi bacaan dia ada lain sikit lah. Ayat dia mungkin lebih pendek lah, lebih pendek ya. Sama juga, dia lebih kurang, dia punya maknanya lebih kurang sama. Baik. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah meletakkan diriku di dalam kubu Allah. Tiangnya ialah kalimah Masya Allah. Ya, ini apa yang dikehendaki oleh Allah. Kuncinya ialah kalimah La ilaha illallah, yakni tiada Tuhan melainkan Allah. Pintunya ialah kalimah Muhammadur Rasulullah, yakni Muhammad pesuruh Allah. Sallallahu alaihi wasallam itu maknanya semoga Allah mencucuri rahmat dan kesejahteraan ke atasnya. Sallallahu, salla telah berselawat Allahu oleh Allah, sallallahu alaihi ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad wasallam dan kesejahteraan. Jadi dalam kitab-kitab tauhid Allah berselawat kepada Rasul ni, itu bahasa Arab cikgu tahulah cikgu kan. Bahasa Arab. Jadi selawat oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah ini macam mana yang kita faham? Adakah maknanya Allah Ta'ala pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Adakah begitu? Atau sallallahu alaihi wasallam ya? Rupa-rupanya dalam kitab tauhid para ulama menerangkan selawat Allah Ta'ala kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad itu iaitu Allah turunkan rahmat. Sebab dikata tu semoga Allah mencucuri rahmat dan kesejahteraan ke atas dia. Dalam ayat Quran biasa sembahyang Jumaat khatib baca kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Lagunya memang sama kat mana-mana dalam Johor macam itulah. Negeri lain mungkin ayat lain ataupun lagunya lain kan. Lebih kurang maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi wa sallimu taslima, dan sejahtera taslima akan sebagai kesejahteraan kan. Jadi ayat itu menunjukkan Allah Ta'ala selawat kepada Nabi dan malaikatnya. Malaikat pun berselawat ke atas Nabi. Malaikat berselawat ke atas Nabi maknanya apa? Doa. Doa. Malaikat doakan Nabi. Jadi kita pun disuruh berselawat. Kita berselawat kepada Nabi pun doa juga, kira doa. Jadi khatib pun lepas tu pun beliau berselawatlah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Masalahnya imam dia yang selawat, yang khatib makmumnya yang angguk lah, yang tunduk tunduk khusyuk kan. Tunduk khusyuk sangka baik.
Bukan tidur Ustaz, dia khusyuk. Yalah, kita sangka baik ya. Itu kan ada perbahasan juga tu. Kalau tunduk khusyuk sangat sampai tak dengar tu macam mana pula? Kan? Khutbahnya tu kan, kalau apa nama dari segi fikih pula lah kan. Yang 40 orang kena dengar tu, kalau antara yang dalam 40 orang tu tunduk dan tak dengar tu, macam mana kan? Baik. Jadi di situ perintah selawat. Jadi kita pun kalau boleh selawatlah sekali ya. Yang khotib selawat itu selawat sekali ya. Baik. Atapnya ialah kalimah la haula wala quwata illa billah. Maknanya tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Telah meliputi diri kami dengan kemuliaan ayat surah Al-Fatihah. Kemudian yang surun tadi itu, pagarilah kami, pagarilah kami, pagarilah kami. Setengah orang tak nak buat macam tu, tak apalah, boleh juga kalau guru saya ajar, buatlah begitu. Saya pesan juga dengan jemaah-jemaah tempat lain kan, ada yang ikut buat, ada yang tak apa, tak kisah tak mesti. Macam ni lah Ustaz, macam cowboy lah pula, begitu-gitu, tak nak lah, tak nak sekali lah. Cowboy tu begini, kita begini kan. Tapi terpulang Yang penting maknanya tu pagarilah kami Maksudnya ialah aku niatkan untuk memagari diriku dengan ayat-ayat Allah dan jagaannya daripada musuh-musuh. Yang ini ayat kursi. Allah tiada Tuhan melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk, usahkan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat, yang ini pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya. Izinnya ni ayat Quran. Nanti ada perbahasan lah dalam kitab tafsir apa makna izin Allah saya buka kali lain lah Yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki, yakni memberi kepadanya. Luasnya kursi Allah, yakni ilmunya dan kekuasaannya, meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara kedua-duanya. Dan dialah yang maha tinggi darjat kemuliaannya, lagi yang maha besar kekuasaannya. Para malaikat telah mengelilingi, yakni mengawal kami, sebagaimana para malaikat telah mengelilingi kota Madinah Rasul tanpa parit dan pagar, dari segala ketentuan yang telah ditetapkan, segala ancaman yang mengancam dan segala kejahatan. Kami berperisai dengan perisai Allah 3 kali ulang dari musuh-musuh kami dan musuh Allah, dari dasar arash Allah hingga ke dasar bumi Allah, dengan kemuliaan 100 bilion, 100 juta. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Azimatnya itu tidak terpecah dengan kemuliaan 100 bilion. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Benteng ciptaannya tidak terputus dengan kemuliaan 100 bilion. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, sekiranya seseorang ingin melakukan kejahatan ke atas diriku, sama ada dari golongan jin dan manusia, binatang-binatang buas, dari kalangan insan atau syaitan, atau penguasa, ataupun iblis yang berbisik-bisik di dalam hati manusia, maka engkau tolaklah kejahatan mereka itu dengan membalikkan perbuatan mereka kepada mereka kembali. Hati-hati mereka menjadi was-was, yakni sanksi, dan tangan-tangan mereka menjadi rugi, yakni yang dilakukannya tidak berhasil. Engkau binasakanlah mereka dari hujung kaki hingga ke hujung kepala. Ini ayat ni. Ini yang kalau betul ada orang nak binasakan ni, jadi balik kat orang ni. Kalau di Malaysia jarang lah. Sebab jemaah di Malaysia tak sependapat macam mana pun, taklah sampai orang kata, kalau bahasa Indonesia ni santet. Santet ni ilmu hitam lah. Kalau di Malaysia jarang. Mungkin ada, tapi kita pun jarang dengar. Tapi kalau di Indonesia tu biasa pak. Yang itu mau dites. Kalau Ustaz Aidil ngajar di Indonesia, itu mau dites ke Aidilnya.
Bukan tes ilmunya, tes ilmu kebatinannya. Ya tak? Baru ngajar sikit dah muntah darah. Tu ustaz batuk-batuk? Tidak, ni memang batuk biasa. Ada yang muntah darah, kan? Biasalah nak dites. Oh, ini biasa-biasa aja, ini ilmunya, ilmu kitab aja, ilmu batinnya enggak ada. Gitu. Dia suka ngetes. Baik. Jadi salah satu doa untuk perlindungan lah. Kat sini ada Ustaz? Tidak, mudah-mudahan tak ada lah. Jadi kalau ada, dah ada perlindungan. Kau binasakanlah mereka dari hujung kaki hingga ke hujung kepala. Tidaklah tanah yang rata dapat mereka lintasi, dan gunung yang tinggi dapat mereka daki dengan 100 bidyan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesejahteraan ke atas penghulu kami Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya pernah bacakan doa ini di surau Mistari Indah dekat Ulu Tiram sana. Surau Taman Mistari Indah. Dia berbuka surau tu, dia panggil, ada yang kenal saya, dipanggil untuk kuliah lah. Jadi saya bacakan doa ni. Lalu ada satu orang kata, Ustaz, boleh ke kita doakan keburukan untuk orang? Kan? Sebab ini sampai apa nama, ya Allah, binasa kalau dari hujung kaki sampai hujung kepala ni kan. Yang binasa betul, kira mati orang ni, Ustaz. Jadi saya kata dalilnya pada peristiwa, kita bukan sengaja nak doakan, kita nak jika ada. Itu kan awalnya, ya Allah, sekiranya seseorang ingin, sekiranya. Jadi kalau tak ada, ya Alhamdulillah. Kalau ada, barulah doa tu berlaku kan. Jadi antara dalilnya saya kata pada peristiwa Nabi Muhammad SAW pergi berdakwah ke Taif, iaitu kepada Bani Thaqif. Ketika itu secara ringkasnya penduduk di Taif tidak menerima. Seperti yang kita maklum, Bani Thaqif menghalau Nabi Muhammad SAW, malah disuruh anak-anak kecil baling batu. Baling batu bukan setakat baling, dikutuk, dibaling sampai berdarah. Berdarah tu bukan darah biasa je, sampai kasut Rasulullah tu penuh darah. Maknanya sampai mengalir lah. Sampai mengalir darah. Macam mana rasa tu, baling batu sampai berdarah, sampai mengalir darah ni. Memang sakit lah. Kita kena cubit bini je sakit. Abang, Allah tu kan. Cubit bini sakit. Itu baru cubit, letak darah pun sakit. Apatah lagi sampai berdarah-darah. Itu antara pengorbanan Rasulullah lah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan tauhid, untuk menyampaikan akidah, keimanan kepada Allah Taala. Jadi kalau kita dalam usaha berdakwah, kita terlibat dalam usaha dakwah secara langsung atau secara tak langsung, maknanya sama ada kita sendiri yang bercakap jadi mutakalim, ataupun kita jadi peneman, kalau ditolak dakwah kita tu, ingatlah kepada pengorbanan yang Rasulullah dah buat. Sikit sangat. Tak sampai orang Malaysia, tak ada lah sampai baling batu, tak ada rasa. Saya pun pernah ikut 2-3 hari 4 hari, tak ada lah sampai kena baling batu, tak ada. Paling tidak pun marah itu aja lah. Marah itu pernah. Jadi tak diterima oleh orang dakwah kita tu biasa. Jangan rasa putus asa. Malah Nabi-Nabi terdahulu pun ada yang isteri dan anaknya tidak beriman. Tidak beriman. Jadi jangan putus asa, menyampaikan. Baik, jadi mana dalil Ustaz? Jadi masa tu malaikat Jibril datang turun, offer, tawarkan pada Rasulullah, nak tak hamba lagakan Bani Thaqif ni dengan 2 gunung kanan kiri tu kan. Memang malaikat Jibril pun tak tahan. Kekasih Allah dibaling begitu sekali kan. Rasulullah kata, jangan. Aku doakan semoga anak cucu mereka akan beriman nanti. Betul sampai sekarang masyarakat di Taif tu, Bani Thaqif, keturunan Bani Thaqif, sekarang telah beriman lah. Jadi maknanya dekat situ Rasulullah
menghalang Jibril tu bukan sebab perlakuan Jibril tu tak baik. Maksudnya Rasulullah nak supaya keturunan Bani Thaqif tu beriman. Kalau ibu bapa mereka tak beriman, anak cucu mereka beriman. Jadi malaikat pula, antara sifat-sifat malaikat ni maksum, tak pernah membuat dosa. Kalaulah malaikat yang tak pernah buat dosa tu offer pada Rasulullah untuk melagakan gunung supaya Bani Thaqif ni tertimbus, itu bukan seorang dua. Memang nak dibunuh semua Bani Thaqif tu, tamat, tak ada Bani Thaqif, langsung pupus. Jadi itu salah satu dalilnya. Itu malaikat bukan doa tu, memang offer nak bunuh. Tapi kepada yang ingkar lah, kepada yang jahat. Jadi itu salah satu dalil. Maknanya kalau kita nak doa kepada orang yang baik, kita doakan kejahatan, dia memang tak boleh. Sebab tu kat awal ayat tu dikata sekiranya seseorang ingin melakukan kejahatan ke atas diriku. Jadi saya terangkan begitulah pada jemaah yang bertanya tu. Barulah dia puas hati sikit. Mula-mula dia takut juga. Masa dia baca yang Arab, dia tak tahu makna, dia baca je lah. Kalau dia tahu makna, baca yang kat tangan tanya tu kan. Jadi itu penerangannya. Jadi saya cakap maknanya dibenarkan, sebab kita doa tu sekiranya. Kalau tak ada orang yang jahat, kita tak doakan, kita pun doakan patah balikkan sahaja, bukannya doakan sahaja. Baik, kita sambung. Sebelum kita sambung kitab Paku Iman ni tuan-tuan, seperti yang saya selalu buat, iaitu saya cerita sedikit kelebihan menuntut ilmu lah. Saya lupa bawa kitabnya, jadi saya sebut apa yang saya ingat sahaja. Salah satu kelebihan menuntut ilmu ni, iaitu orang yang menuntut ilmu, jika mati dalam perjalanan atau dalam ketika menuntut ilmu, ataupun dalam perjalanan pulang dari menuntut ilmu, maka matinya itu dikira mati syahid akhirat. Syahid akhirat tu maknanya dekat dunia tu kenalah diuruskan seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Tidaklah diperlakukan seperti syahid dunia, iaitu hanya dikebumikan saja, Ustaz, kalau tak silap. Tidak dimandikan, biar dengan darah-darahnya tu, yang tidak disolatkan. Kafan, rasa kafan lah, dengan pakaiannya sendiri ataupun dengan kain, saya tak ingat, lupa. Tapi maknanya mandi dengan solat tu haram, tak dibenarkan. Kafan saya lupa, nanti Ustaz ingat tak? Kafan yang saya ingat pun tak pakai baju dia, dikebumikan dengan bajunya tu sebagai bukti. Bukti nanti dibangkitkan di akhirat tu dengan baju-baju dia berperang tu kan. Itu kalau syahid dunia, wajib dikebumikan saja. Sebab yang sembahyangkan tu malaikat. Baik. Jadi salah satu kelebihan menuntut ilmu tu, sama ada meninggal dunia belum sampai majlis ilmu, on the way, ataupun baru tapak yang pertama, ataupun tak bertapak lagi, belum bergerak, tapi niat tu dah ada, meninggal contoh kan. Bukan buat sini lah, tempat lain. Buat sini takut juga Ustaz, takut lagi kuliah tu meninggal kan. Baru nak pergi kuliah kali pertama dah disebut pasal meninggal lah, apalah. Contoh tempat lain lah. Andai kata kita pun tak tahu tarikh hidup kita kan, tarikh mati. Tarikh hidup tahu. Baik, satu je sijil yang kita tak pernah dapat. Tapi sijil tu semua orang dapat, tak kira lah pandai ke tak pandai. Tak? Sijil apa? Sijil mati, cuma tak dapat. Dah meninggal baru dapat tu kan. Baik, jadi meninggal dunia sama ada belum bergerak tapi ada niat, dalam on the way bergerak, ataupun dalam majlis ilmu, ataupun balik dari majlis ilmu, dikira mati syahid akhirat. Mati syahid ni tuan-tuan, antara kelebihannya masuk syurga tanpa hisap, salah satu tu.
masuk syurga tanpa hisap tu sangat nikmat. Kenapa? Orang yang masuk syurga kena hisap. Hisap tu maknanya dikira-kira amalan kita kat dunia. Setiap amalan kita kat dunia, sejak balik lah, sebab kita mukallaf tu balik tu kan, sejak balik sampailah kita meninggal, setiap perbuatan kita dalam ramai-ramai ke, seorang diri ke, itu ditanya satu persatu. Tanya bukan tanya one by one, berdua, tidak. Ditanya tu dengan seluruh manusia. Kalau benda yang memalukan, punya malu tu jatuh ni daging pipi. Ya tak? Kita kan tuan-tuan kalau pernah rasa malu pernah rasa malu kan. Contohlah kalau sekolah kemarin datang lambat ke apa kan, kena denda kat perhimpunan. Baru perhimpunan yang malu dia, ataupun kantoi surat cinta. Dulu kan surat cinta pakai bedak lah. Sekarang pakai WhatsApp. Cikgu tak dapat detect. Mak bapak lah kena main peranan tu kan. Surat cinta dulu kantoi dekat beg sekolah, buat spot check, dapat surat wangi, ada bedak. Surat cinta dulu ada bedak. Tu kan. Kantoi tengok I love you lah apa kan. Dibaca kat perhimpunan. Ustaz cerita pengalaman ustaz ke? Tidak, kawan. Ustaz dulu tak cinta kat sekolah. Baik. Jadi itu pun punya malu tu kan. Terus clash terus dengan girlfriend tu, tak jumpa tu, lost contact terus. Ya tak? Dia malu. Dekat akhirat kita ditanya, dihisap tu dengan seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh manusia dan jin. Baik. Kemudian jadi kalau kelebihan menuntut ilmu tadi, syahid akhirat, dan antara kelebihan syahid akhirat masuk syurga untuk menghisap. Itu hisap tu malu. Sebelum dihisap, tunggu. Hisap belum dimulakan, tunggu. Semua orang tunggu, termasuk para nabi. Dah dibangkitkan dari kubur ni, dah dikumpulkan pada mahsyar. Hisap belum dimulakan. Bila? Tunggu. Ya Allah, dekat dunia aja penantian suatu penyiksaan, lagi dekat akhirat penantian suatu penyiksaan. Ni bila nak bagi jawapan ni, setuju ke tak setuju nak kahwin, ya tak? Kalau setuju katakan setuju, ya tak? Macam mana pantun itu kan? Kalau padi kalau padi katakan padi, tidak saya tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, tidak saya ternanti-nanti, ya tak? Penantian suatu penyiksaan ke akhirat. Sebelum hisab dimulakan, tunggu, menanti semua. Masuk nabi-nabi itu yang cerita minta syafaat nabi ke nabi tu kan. Panjanglah cerita ni. Baik. Jadi itu kelebihan menuntut ilmu. Baik. Jadi sekarang ni nasihat guru saya, kita niat tuan-tuan nak belajar. Berapa kerap belajarnya tu lain ceritalah, tu nombor 2. 2 minggu sekali ke, kalau kat masjid lain ada yang seminggu sekali, ya tak? Dia kira bekerja sambil belajar. Belajar sambil bekerja. Mana satulah, dua-dualah. Kan? Kalau kawan tanya tu, Samad, maaf kalau nama Samad ni buat contoh ni. Samad, khabar? Alhamdulillah. Buat apa sekarang? Aku belajar. Belajar lagi? Kau kena kerja? Aku kerja sambil belajar. Belajar kat mana? Masjid. Oh, masjid. Ni universiti mana? Maknanya kita niat belajar tu, berbual dengan kawan pun kita kata kita masih belajar. Ya tak? Cuma belajar aku tu namanya bekerja sambil belajar, tapi bukanlah belajarnya tu lagi banyak daripada kerja. Kerjanya lagi banyak daripada belajar. Walaupun begitu, mudah-mudahan kita niat begitu, niat nak menuntut ilmu tu, sentiasa menuntut ilmu. Mudah-mudahan kalau meninggal walaupun tengah kerja, mudah-mudahan dikira meninggal dunia menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, pasal apa? Kerja tu nak supaya meneruskan kehidupan. Tak hidup macam nak belajar, ya tak? Dia berkait macam tu kan. Jadi pesanan guru saya, kita niat nak belajar, belajar agama dan juga dunia pun boleh juga, kerana dalam ilmu agama ni pun ada ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain tauhid,
fikih dan tasawuf. Fikih itu termasuklah ibadat, munakahat, muamalat, jinayat, faraid, dan juga tasawuf. Kemudian ilmu lain tu tafsir, hadis tu kira ilmu fardu kifayah dan lain-lain lah. Jadi ada juga pertanyaan, Ustaz, kalau ilmu BM, BI, Math, Science tu macam mana Ustaz? Fizik ke apa ke biologi, itu dikira ilmu fardu kifayah juga. Dikira ilmu fardu kifayah juga. Dapat juga pahala seperti mana menuntut ilmu. Sebab orang Islam mesti ada yang belajar juga. Mesti dikategorikan fardu kifayah. Baik. Jadi kita niat belajar. Mudah-mudahan dapat pahala andai kata meninggal dunia. Baik, sambung. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Usulan saya tahu tak? Hukum asal, mustahil asal berislam ya. Islam sudah, apa makna agama sudah baik. Berislam makna iman tu. Makna iman ya. Baik, ke surah 14. Makna iman. Apa makna iman? Soal, apa makna iman? Jawabnya, makna iman itu menerima hati dan membenarnya akan Nabi SAW. Pada tiap-tiap suatu yang mengkhabar, menceritakan, menyampaikan Nabi SAW dengan dia daripada perkara yang maklum, yang diketahui pada agama di sisi orang-orang Islam dengan darurah. Darurah tu mudah. Jadi secara ringkasnya, kita percaya dalam hati, menerima hati tu kita terima, percayalah, yakin dalam hati dan membenarkan Nabi SAW dan apa yang disampaikan daripada perkara yang maklum, yang diketahui dalam agama dengan mudah. Contoh, maknanya tak perlu sampai belajar berpuluh-puluh kitab baru kita tahu. Ilmu yang mudah. Contohnya kewajipan sembahyang, kewajipan puasa, zakat, haji, itu pun kena belajar juga, tapi tak mendalam, tak perlu belajar mendalam. Itu kita wajib percaya. Kalau soal perkara yang dalam-dalam, kena belajar ilmu kitab-kitab yang dalam-dalam, maka itu kalau tak percaya, tidak terus dihukumkan tidak beriman. Jadi maknanya iman itu dengan hati sahaja. Dengan hati sahaja. Ustaz, saya pernah dengar ada orang ada keterangan, ada maklumat, iman tu percaya dengan hati, mengucap dengan lidah, melakukan dengan perbuatan atau anggota badan. Baik. Dalam kitab-kitab tauhid yang lebih mendalam, ada dibahaskan. Nanti ada rezeki kita masuklah, tapi ini kira iklan lah. Contoh dalam kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin ni antara kitab tauhid yang paling besar. Bukan antara lah, memang kitab Melayu yang paling besar dalam ilmu tauhid. Besar tu bukan besar saiznya, tak. Dia besar A4 tu je, tapi maknanya perbahasannya tu begitu mendalam. Setakat ni kitab Melayu yang paling dalam membahaskan tentang tauhid, itulah kitab Aqidatun Najin. Baik, dalam kitab Aqidatun Najin, mengucap dengan lidah itu adalah syarat menjalankan hukum Islam. Maknanya satu orang dia mengaku dia Islam ataupun dia lahir dari keluarga Islam, maka kita jalankan hukum Islam. Beri salam, jawab salam, ziarah. Maknanya kalau dia sembelih binatang dengan cara yang betul, kita boleh makan sembelihannya. Dia ada anak, kita ada anak, boleh kahwin. Kalau meninggal dunia, kita uruskan jenazahnya. Jadi mengucap dua kalimah syahadah itu syarat untuk jalankan hukum Islam. Kalau satu orang daripada orang bukan Islam, dia nak mengaku Islam, dia kena ucap dengan lidah. Dia tak boleh kata, I sudah mengucap dalam hati. Tak boleh, kita tak boleh terima.
Dia kena mengucap dua kalimah syahadah dengan lidahnya, barulah kita menjalankan hukum Islam pada dirinya. Maknanya kalau satu orang bukan Islam, dia nak masuk Islam tapi tak sempat mengucap dua kalimah syahadah, meninggal dunia. Ini cerita mati je lah. Meninggal dunia. Jadi di dunia kita tak boleh anggap dia Islam sebab kita tak dengar dia mengucap dua kalimah syahadah. Dia belum mengucap dua kalimah syahadah, belum bersaksi, tak ada saksi yang mendengar dia mengucap dua kalimah syahadah, maka dia diuruskan dalam agama dia. Kita tak boleh ambil dia, walaupun dia ada cakap aku nak masuk Islam dah, tapi dia belum mengucap lagi, meninggal. Jadi kita belum dapat penyaksian daripada mulut dia. Kita serahkan kepada agama dia lah. Tetapi di akhirat, kalau betul dalam hatinya dia dah percaya, yakin pada Allah Ta'ala, di akhirat dia dibangkitkan bersama orang Islam. Maknanya balik kepada makna iman tadi tu, percaya dalam hati. Contoh kan, dia tak duduk dalam surau masjid tapi dia dengar sebelah rumah. Contoh kan? Contoh lah kan. Tapi dia belum mengucap kalimah syahadah, mati. Di akhirat dia percaya, dia dengar dan dia percaya. Di akhirat dia dibangkitkan bersama orang Islam, orang yang beriman. Baik, itu yang kedua, mengucap dengan lidah itu ialah syarat menjalankan hukum Islam. Mengamalkan dengan anggota badan itu adalah kesempurnaan iman. Satu orang yang mengamalkan ajaran Islam, dia percaya, dia mengucap kalimah syahadah dan dia mengamalkan ajaran-ajaran Islam, imannya sempurna. Maknanya kalau satu orang dia percaya, aku percaya semayang wajib, tapi tak semayang, belum sampai seru, belum apa lagi, macam-macam belum lah, nantilah. Macam dia tahu je tarikh mati dia kan. Jadi orang macam ni dia masih beriman, kita tak boleh anggap dia kafir atau murtad. Walaupun ada hadis mengatakan beza antara orang Islam dengan bukan Islam ialah sembahyang. Hadis tersebut kalau kita baca ertinya saja, maknanya orang yang sembahyang di Islam, tak sembahyang dia bukan Islam lah. Zahir hadis tersebut begitu. Tetapi syarah hadis tersebut, maknanya kalau kita nak memahami hadis ni, kita wajib rujuk kitab syarah hadis para ulama. Syarah tu kira kalau baca Al-Quran tafsir, hadis tu dipanggil syarah. Maknanya tafsir jugalah, tapi tafsir hadis. Makna syarah hadis tersebut, makna yang sebenarnya ialah kalau satu orang dia sudah menafikan kewajipan sembahyang dalam hatinya, sebenarnya sembahyang ni tak wajib, dalam hatinya berkata begitu, tatkala itulah dia jatuh kufur, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau dia dia tak sembahyang, dalam hatinya masih mengatakan sembahyang itu wajib, dia masih beriman, dia masih Islam. Tapi saya tahu Ustaz, hati dia kita tak tahu wajib orang. Saya dah belajar ilmu psikologi Ustaz, saya tahu orang ni cakap apa, saya tahu. Saya boleh tengok atas bawah, saya dah tahu dah hati dia. Contoh kan. Tak boleh, tak diterima oleh Islam. Andai kata betul ada orang sixth sense macam tu kan, dia boleh tahu apa hati orang tu, kata-kata sekalipun, tak diterima syarak. Sebab bukan semua orang boleh baca. Jadi kita orang yang tak sembahyang, dia Islam tapi tak sembahyang, kita kena bersangka baik lagi, wajib bersangka baik lagi. Maknanya dia masih mengatakan sembahyang itu wajib. Kecuali lah kalau dia sendiri cakap, menzahirkan dalam hati dia kan. Baik, jadi kalau dia sebab mengerjakan ajaran Islam, imannya sempurna. Kalau dia tak mengerjakan ajaran Islam, imannya tak sempurna. Baik, rukun iman. Soal, berapa perkara rukun iman? Jangan sicai. Zana. Jangan besar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita sambung sikit ya. Rukun iman. Soal, berapa perkara rukun iman? Jawabnya, rukun iman itu 5 perkara. Satu atau pertamanya percaya dengan Allah, dan keduanya percaya dengan malaikatnya, dan ketiganya percaya dengan segala kitabnya, dan keempatnya percaya dengan segala rasulnya, dan kelimanya percaya dengan hari akhirat, dan yang keenamnya percaya dengan qadar, takdir baiknya dan jahatnya. Yakni percaya sekalian perkara itu dengan takdir Allah. Ialah yang menjadikan sekalian itu. Maknanya Allah Ta'ala dah takdirkan segala perkara, baik dan buruk. Itu pun panjang juga perbahasannya tu nantilah. Jadi itu 6 rukun iman. Maknanya 6 ni kita wajib percaya. Tak boleh ambil 5 atau 4 atau 3 saja. Salah satu kita tak percaya, boleh merosakkan keimanan kita. Merosakkan keimanan tu maknanya boleh jatuh ke murtad, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dan saya nak ingatkan juga, dalam ilmu tauhid ini hukumnya 2 sahajalah. Sama ada Islam atau beriman, ataupun bukan Islam atau bukan beriman, ataupun dipanggil kufur, ataupun kalau daripada Islam, keluar daripada Islam dipanggil murtad. Jadi jangan pula tuan-tuan terperanjat, ustaz ni kita kali kuliah asal kuliah mesti murtad, kafir, masih mengkafirkan orang aja. Memang dalam tauhid kita nak belajar yang mana yang iman, yang mana yang tidak beriman. Cuma perkataan kafir tu mungkin agak kasar. Baik, kalau macam tu saya sebut tidak beriman. Tapi kalau tidak beriman tu takut orang tak faham sangat, jadi kita sebut juga kafir. Ataupun bahasa Arab yang kufur, ataupun daripada Islam terkeluar murtad. Takut tu bagus.
Takutlah. Takut tu bagus supaya kita berjaga-jaga. Dia yang tak takut ni yang tak berjaga-jaga. Main bedah lah je kan. Hati-hati ya. Baik. Jadi kalau kita belajar fikih, ibadat, kemunakahan, itu ada hukum wajib, sunat, harus, makruh, haram ya. Kalau bab tauhid ni biasanya hukumnya itulah dua, beriman ataupun kufur. Baik, fasal. Masuk pada fasal seterusnya, percaya dengan Allah. Dibahaskanlah. Soal, macam mana percaya dengan Allah? Jawabnya, wajib atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang wajib menanggung dosa pahala lah ya, yang cukup syarat taklif. Ada 5 syarat taklif kalau kita nak orang kaji. Akil, berakal, baligh, cukup umur, lahir selepas kebangkitan Rasul, kemudian sehat pendengaran atau penglihatan sekurang-kurangnya salah satu. Kalau ada dua-dua lagi bagus, lagi wajib. Dan yang kelima, sampai ajaran agama, seruan agama, ajaran agama tu sampai. Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya dan iktikad, yakin dalam hati, yang jazim atau jazam. Saya belajar kemarin jazam, dah sini tulis jazim ya. Tu bahasa Arab yang kena cikgu lah, tu lagi ya. Iktikad yang jazim atau jazam maknanya putus, tak berubah. Kalau gigit tu gigit dengan gigi geraham. Kalau gigit gigi depan boleh terlepas lagi. Gigit gigi geraham. Percaya, yakin dengan jazim atau jazam. Apa yang nak diyakini? Allah itu ialah yang disembah dengan sebenarnya, yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tiada terhingga. Allah Ta'ala ada sifat. Apa sifat-sifatnya? Segala sifat kesempurnaan. Bahasa Arabnya dipanggil sifat kamalat. Ada berapa banyak sifat Allah? 20. Salah. Sifat Allah tiada terhingga. Habis kata belajar sifat 20. Itu 20 yang wajib kita pelajari sahaja. Sifat-sifat Allah yang tak terhingga itu termasuk dalam 20 sifat yang kita pelajari itu. Dan tidak boleh habis bilangan-bilangannya. Maknanya infinity lah. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala tu infinity. Tak ada penghujung. Dan mustahil atasnya, iaitu atas Allah, huruf N tu huruf besar, maknanya untuk Allah Ta'ala lah. Dan mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala, tiap-tiap sifat kekurangan. Bahasa Arabnya lupa sifat kekurangan. Dan mustahil, ejaan typing dia tu mustahil boleh habis bilangan-bilangan sifat kesempurnaan baginya, iaitu Allah Ta'ala. Sifat kekurangan ni dia tertulis kesempurnaan tu Jadi sifat mustahil juga tiada habis bilangannya tu kan. Saya tengok yang jauh saya semakkan yang jauh. Dan mustahil atasnya Ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, mustahil boleh habis dengan sifat kesempurnaan baginya Ta'ala. Yang jauh pun sama kesempurnaan baginya Ta'ala. Kalau sifat kesempurnaan dah disebut di atas tadi tu kan. Baik, jadi sifat kekurangan Allah Ta'ala mustahilnya tu lawan bagi yang sempurna lah. Lawan yang sempurna, maknanya mustahil bagi Allah setiap sifat kekurangan. Jadi ditegaskan balik ke atas tu, mustahil boleh habis bilangan-bilangan sifat kesempurnaan baginya Allah Ta'ala. Betul lah tu. Betul lah ayat Baik, 13 sifat wajib Allah Ta'ala. 20 ke 13 Ustaz? Jadi ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama dipanggil pendapat Asy'ariyah ataupun pengikut-pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini bukan Asy'ari yang tu apa nama tu? Apa nama tu yang diharamkan tu? Bukan itu kan? Itu Malaysia punya ulama. Ini ulama
Arab, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia adalah cucu kepada seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Cucu yang ketujuh. Cucu yang ketujuh. Pada ketika Rasulullah masih hidup, pernah turun ayat Al-Quran. Ayat ini memuji-muji suatu kaum yang akan menegakkan kebenaran lah. Panjang ayatnya. Kemudian Rasulullah SAW menepuk bahu Abu Musa Al-Ash'ari. Maksudnya ayat yang cerita kaum ni akan membangkit, menegakkan kebenaran, ini daripada keturunan Abu Musa Al-Ash'ari. Maka keturunan yang ketujuh, cucu ni yang ketujuh, Abul Hasan Al-Ash'ari, dia menjadi tokoh penyusun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, sifat yang wajib kita pelajari 13 sifat sahaja. Sifat wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari 13 sifat sahaja. Yang kita belajar 20 sifat tu ialah menurut pendapat Imam Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, iaitu dipanggil juga Al-Maturidiyah. Baik. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib usuli mengetahui dan iktikad. Yang tadi kan disebut bilangan sifat Allah tak terhingga. Itu yang dikata tetapi tu. Boleh Ustaz, kenapa tiba-tiba tetapi? Yang atas tu tadi dikata sifat sifat Allah ada banyak, tak terhingga. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf akan sebagai wajib usuli mengetahui, belajar dan iktikad dengan tafsir perinci satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah atas kaul pendapat yang muktamad, yang kuat, itu 13 sifat juga yang wajib bagi Allah. Itu wajib belajar 13. Dan 13 sifat yang mustahil atasnya Subhanahu wa ta'ala, dan satu sifat harus baginya Allah Ta'ala. Maka kita mula bilang sifat yang 13 itu. Baik. Jadi tuan-tuan, bilangan satu sifat wujud, 2 kidam, 3 baqa' dan seterusnya ini pada zaman Rasulullah SAW tak pernah diajarkan begitu. Rasulullah tak pernah kata, sahabat, hari ni kita nak belajar sifat Allah. Yang pertama wujud. Itu semua satu wujud, tak ada. Zaman Rasulullah tak diajarkan begitu. Dan tak disusun pun satu wujud, 2 kidam, 3 baqa', tidak. Turun ayat Quran tu tidak disusun satu wujud, 2 kidam, 3 baqa', tidak. Penyusunan satu wujud, 2 kidam, 3 baqa' ini berlaku pada masa Imam Sanusi. Oleh Imam Sanusi rahimahullah ta'ala, beliaulah ulama yang pertama menyusun satu wujud, 2 kidam, 3 baqa' dan seterusnya sampai 20. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mereka ini pun tidak menyusun satu wujud, 2 kidam, 3 baqa'. Mereka bertanggungjawab menyusun dalil sahaja, dalil-dalil nakli, iaitu Quran dan hadis, dan dalil akli, dalil akal. Maka penyusunan satu wujud, 2 kidam, 3 baqa' itu adalah oleh Imam Sanusi. Kemudian harus diingat juga, bila kita belajar satu wujud, 2 kidam, 3 baqa', siap buat lagu kan, Allahu wujud, kan? Boleh Ustaz? Boleh, tak masalah, kan? Nama apa, sifat-sifat Allah, kan? Jadi walaupun kita belajar satu wujud, 2 kidam, 3 baqa', jangan pula kita iktikad percaya Allah Ta'ala ni mula-mula dia ada sifat wujud. Lama sikit, macam video selalu buat one moment later, apa lagi 2 years later baru Allah Ta'ala ada sifat baqa', apa, kidam, minta maaf, kidam. Lama sikit baru Allah Ta'ala ada
sifat baqa, sikit-sikit baru lengkap semua. Tak. Dia bukan macam Iron Man. Daripada jauh tu kan, dia punya dia panggil besi ni macam mana lupa cerita tu kan. Tapi yang saya ingat tu lah, besinya datang terbang, tang tu kan, last sekali kepala tu sap kan. Jangan kita anggap Allah Ta'ala tu sifat-sifatnya satu mula-mula sekali wujud, kemudian baru kidam, kemudian baru baqa. Tidak. Satu wujud, dua kidam, tiga baqa dan seterusnya itu bilangan untuk kita mudah belajar. Bukanlah maknanya mula-mula sifat Allah yang mula-mula sekali yang Allah Ta'ala ada wujud. Tidak. Bukan begitu. Jangan kita yakin begitu. Sebab sifat-sifat Allah ini qadim. Qadim ni maknanya apa? Tiada permulaan. Bukan macam kita manusia. Sifat kita mula-mula kecil-kecil memang budak ni suka menangis. Yang namanya budak lah kan, bukan kata kecil, lahir-lahir tu memang sifatnya menangis. Doktor kata menangis tu normal. Tak menangis yang tak normal. Senyap je budak ni keluar dari perut, swab, senyap. Dah keluar dah, tak bunyi. Itu tak normal. Malah kalau macam tu takut-takut sama ada satu mati. Mati aja Ustaz, lah. Yang kedua bisu. Yang ketiga tidur lah, tak tahu boleh tidur kan, tak tahulah kan. Maknanya doktor akan tepuk punggung dia biar nangis. Tu kan. Tu mula-mula sifatnya suka menangis. Akang dah besar, dah ada kaki, suka merayap, dah ada tangan. Mana dah ada tangan tu, tangan memang dah ada. Baru dapat tangan lah orang kata. Dah suka ambil tu, kemas orang kata. Wah, ini 2 tahun ni suka ngemas Ustaz. Ngemas tu bukan ngemas disepahkan. Tu kan. Kang sifatnya seterusnya pula dah mula pandai jalan, dah ada kaki, dah dapat kaki, berjalan sana sini. Kang tak tahu hilang mana lagi, tak tahu mana-mana kan. Yang ada sampai tahap dipakaikan bagnya talinya gantung dengan, kalau pergi mall ke apa tu kan ada yang macam tu kan, ikan. Pasal apa? Anaknya suka jalan sana sini kan. Kalau manusia sifatnya satu persatu dapatnya tu kan. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Sifat Allah Ta'ala tiada permulaan. Macam mana? Jangan difikirkan. Tak disuruh fikir, disuruh percaya sahaja. Benda tak disuruh fikir, jangan fikir, nanti jadi short. Macam kereta Viva saya tu, bawaannya tak boleh lebih 150. Meternya 16. Tapi 150 tu last lah, tu tak boleh lebih lagi dah. Pasal dah katanya dah ada orang test, dia meter sampai 16, tapi maksimum tekan habis tu 15 je katanya. Itu tu pun kalau tekan habis manjang tu pun sampai destinasi sampai. Patah balik tu takut tak sampai. Patah balik tu takut tak sampai. Jadi jangan melebihi had. Had kita manusia tak disuruh fikir. Macam mana tiada permulaan tu jadi apa nama ni, wajib kita percaya saja. Baik, saya rasa cukuplah kadang ni. Sifat wujud dan seterusnya ni kita akan sambung akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqih sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.